Okay, hari ni kita akan belajar pasal, kita dah belajar tu, tapi yang ni more tu macam quick recap apa yang kita dah belajar lah. So hari ni topik dia redox reaction. Yang ni confirm dah okay kot. So ni macam nak kita kasih kurang ingat balik lah, sebab reduction, oxidation semua tu. Okay, so yang first kali yang penting, change of iron 2 plus to iron 3 plus and vice versa. Okay, so yang paling penting sekali korang kena tahu yang paling basic lah, yang ni oxidation. Apa maksud oxidation dengan apa maksud reduction? Okay, ingat oxidation maksud dia gain of oxygen, okay, loss of hydrogen and electron. Dia gain oxygen tapi dia loss hydrogen dengan electron. So oxidation number dia will increase, sebab oxidation ni dia akan jadi more positif. Okay, so kalau reduction, maksud reduction ni kita dah nampak dah. Reduction ni maksudnya berkurang. So oxidation number dia akan berkurang, so dia becomes more negative. Okay, kalau reduction ni yang selain daripada tu, oxygen is lost, hydrogen and electron will be gained. So dia terbalik dengan oxidation. So sepatutnya korang nak tahu benda ni. Okay, so yang benda yang korang kena tahu lagi, oxidizing agent dengan reducing agent. Okay, oxidizing agent is the substance that will oxidize others but reduce itself. Maksudnya dia buat oxidation, dia buat oxidation ke orang lain, tapi dia undergo reduction. Dia terbalik, dia buat orang lain undergo oxidation, tapi dia reduction. So yang reducing agent ni terbalik daripada oxidizing agent. Reducing agent ni maksud dia is the substance that will reduce others but oxidize itself. So dia terbalik dengan oxidizing agent. Okay, so yang next, okay, ni kalau boleh, korang memang kena ingat examples of oxidizing agent, example of oxidizing agent dengan examples of reducing agent. Yang paling penting sekali ingat, kalau boleh lah, paling ingat sekali ingat oxidizing agent. Okay, contoh yang paling penting sekali lah kalau oxidizing agent ni antara yang paling penting, acidified potassium permanganate. Dia memang paling famous lah kalau oxidizing agent. Yang second, halogen. Halogen contohnya klorin dengan bromin. Dua-dua ni halogen kan. So dia antara halogen ni memang kerja dia nak accept elektron je. So kalau dia accept elektron, maksudnya dia undergo reduction. So kalau dia undergo reduction, maksudnya dia oxidizing agent. So yang ni pun famous agaknya, concentrated nitric acid. Ni pun antara oxidizing agent yang paling famous. Okay, so yang next, reducing agent. Reducing agent ni maksudnya dia nak kerja dia nak bagi elektron je. Dia undergo oxidation, tapi yang lain tu yang contohnya kan, reducing agent ni dia kerja dia nak reduce orang lain, tapi dia undergo oxidation. So kalau oxidation maksudnya dia undergo, dia akan donate elektron. So yang paling famous sekali ni paling senang sekali, metals that have high reactivity. So contohnya yang benda ni, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya benda ni lah. So contohnya kan, kalsium dengan iron. So mana yang lagi tinggi? Maksudnya lagi tinggi, dia more reactive. Sorry aku tulisan buruk. So yang bila metal ni lagi tinggi, maksudnya dia lagi senang nak oxidize. So bila yang ni undergo, contohnya yang ni undergo oxidation, yang ni undergo reduction.
tu masuk redox. Redox tu maksud dia gabungan daripada reduction dengan oxidation. Dua-dua tu berlaku serentak. Yang ni pun famous juga. Potassium iodide, sulfur dioxide ni tak berapa penting kan. Okay, so next, iron 2 plus to iron 3 plus. Okay, so equation dia daripada Fe2 plus jadi Fe3 plus. Okay, so yang ni kalau korang tengok dia tak balance lagi. So macam cara kita nak balance, so dua-dua side ni punya charge dia kena balance. So cara kita nak balance kan, kita kena letak elektron. So contohnya kat sini, nak balance kan daripada 2 ke 3, so kena tambah elektron kat sini. Sebab elektron negatif, so 3 tolak 1 jadi 2, so equal. Okay, so kalau yang ni, kalau elektron kat sebelah ni, maksudnya dia donate. Kalau kat sebelah kiri ni maksudnya buat dia receive. Okay, so maksudnya daripada iron 2 plus ke iron 3 plus, maksudnya dia donate elektron. So maksudnya dia undergo oxidation. Dia punya oxidation number increase, so maksudnya dia donate elektron, dia undergo oxidation. So contohnya kalau kita nak buat Fe2 plus ke Fe3 plus ni, kita kena guna oxidizing agent untuk promote Fe2 plus to Fe3 plus, such as chlorine water ataupun acidified potassium manganate. So contohnya okay, Fe2 plus Cl2. So Fe2 plus tu kat sini jadi Fe3 plus 2Cl negatif. Okay, kalau korang tengok kat sini dia balance ke tak? Yang ni 3 Aduh, dia teruk pula. Sekejap Okay, tu pula 3. Dah balance belum? Kalau korang tengok belum kan? So maksudnya kat sini korang kena balance kan. So cara dia kat sini nak balance kan paling senang, tengok number Fe3 plus ni. Kalau dia nombor ganjil, korang darab 2. So maksudnya kat sini kena darab 2. So bila kat situ darab 2, yang sebelah ni pun kena darab 2. Sebab Fe. Okay, so sekarang ni dah balance belum? So kat sini sekarang plus 4, yang ni plus 6, ni minus 2. So plus 6 minus 2 dapat plus 4. So dah balance dah. Okay, boleh. So ni quick recap. So maksudnya kat sini daripada Fe2 plus ke Fe3 plus, kita kena guna oxidizing agent. Okay, so next pula Fe3 plus ke Fe2 plus. So daripada Fe3 plus ke Fe2 plus, dia punya oxidation number dia berkurang ke bertambah? Berkurang kan? So maksudnya daripada plus 3 jadi plus 2. So maksudnya dia undergo reduction. Okay, so equation dia macam ni Fe3 plus Fe2 plus. Okay, so yang boleh berubah tempat kat sini elektron je. So kita letak elektron dekat sebelah kiri sebab dia reduction, sebab dia receive elektron. Okay, yang ni salah. Macam
Macam mana ni? Backspace. Okay, by receiving electron. Reduction. Sebab dia punya oxidation number dia berkurang daripada 3 plus ke 2 plus by receiving an electron. So untuk kita buat yang reaction ni, kita kena guna reducing agent. So reducing agent secara paling senang sekali pakai reactive metal lah. So contohnya kan, kita ada Fe 3 plus buruk plus contohnya Na. So cara nak balance dia, kita kena buat Fe 2 plus Na plus. So daripada 3 plus jadi 2 plus, sebab Na ni dia donate elektron. Dia donate elektron dekat Fe. So ini yang kau kena ingat benda tadi. Kalau nak kahwin semua ni, mesti ada zakat fitrah. So Fe paling bawah sekali, maksudnya dia paling least reactive. Na paling more reactive. Yang ni least reactive. So bila dia least reactive, dia akan receive elektron. So tu yang maksud dia. So harap korang faham lah setakat ni. Okay, so yang benda yang kedua yang kita kena tahu ini ialah displacement of halogen from its halide. Halogen ni maksudnya group 17. Halide ni bila jadi salt, contohnya kan, halogen Cl2. Halide ni dia punya ion dia Cl negatif. Halogen ni more tu macam atom, gas. Yang ni ion. Dia ambil perkataan yang hal ni, hal depan ni. Okay, so daripada halogen ke halide. So yang benda yang korang kena tahu first kali, reactivity of halogen ni dia depends dengan dia punya ability to accept electron. Okay, the stronger the ability to accept electron, the higher the reactivity of the halogen. So maksudnya lagi tinggi, lagi kuat dia punya tarikan dia nak accept elektron, lagi reaktif yang halogen tu. So contohnya kan, kat sini dia lagi, contohnya kan, kat sini kita pakai mana lain lah, kita pakai F Floy. Fluorine ni dia 9. So kat sini sepatutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau fluorine dengan chlorine, fluorine 17. Okay. So kalau kita nak tahu macam mana lagi kuat tarikan dia, korang kena tengok distance daripada yang nukleus dengan yang paling luar sekali. Sebab tarikan ni hanya ikutkan hanya daripada positif yang proton dengan negatif elektron. So makin korang dekat dengan nukleus, makin kuat dia punya tarikan dia.
So kat sini antara fluorine dengan klorin, yang paling dekat dengan nukleus apa dia? Fluorine paling dekat dengan nukleus. So fluorine ni dia paling kuat sekali tarikan. So bila dia paling kuat, maksudnya dia paling reaktif. Okay, tu maksud dia. Saya ulang balik. The ability to accept electron depends on the distance of outermost shell from the proton in nucleus. So maksudnya daripada distance daripada elektron paling luar sekali. Contohnya ni. Lagi jauh dia punya distance dia, lagi kurang dia punya tarikan. So lagi less dia punya reactivity dia. Okay. So the lower the distance, the higher the ability to accept electron. Ni yang tadi ulang balik kot. The higher the ability to accept electron, and thus the higher the reactivity of the halogen. Ingat, lagi kuat tarikan, lagi reaktif dia. Ni untuk halogen je. Kalau group 1 terbalik pula. Kalau group 1 lagi tinggi dia punya, tu tak payah. Tu nanti lah. So korang fokus ni dulu. So kalau kita tengok daripada periodic table, saya tunjuklah periodic table. Ni. So tengok kat sini. Group 17. Lagi yang paling atas tu maksudnya paling dekat sekali dengan nukleus. Fluorine, klorin, bromin dengan iodine. So the distance dia, maksudnya lagi atas ni makin dekat dengan fluorine ni, makin dekat dengan nukleus. So boleh ya? Okay, so sebab tu based on the periodic table, dia punya reactivity of halogen macam ni lah. Fluorine, klorin, bromin dengan iodine. So kalau kita nak ikut topik ni tadi, displacement of halogen from a cell light, maksudnya kita nak gantikan halogen ni. Kita nak guna halogen, nak jadikan dalam halide. Halide ni bila ion dia dengan negatif, dia mesti ada positif. So contohnya, salah, K+, dia mesti ada positif dan negatif. So function dekat sini, dia nak yang halogen, nak gantikan yang halide ni. Okay, nanti korang akan lagi faham kot. Okay, displacement means replacing, maksudnya dia ganti. So only halogen with higher reactivity can replace halide with lower reactivity. Ni contohnya macam real life lah. Misalnya contoh kalau perempuan dengan lelaki. Perempuan nak ke kalau lelaki yang rebut dia tu lagi lemah, maksudnya tak handsome, tak ada duit, maksudnya lagi lower reactivity dia, tak kan? So maksudnya mesti lelaki yang lagi handsome, lagi kaya, yang boleh gantikan kan. Maksudnya yang mesti korang maksudnya yang perempuan mesti lagi terima kan, lelaki yang kaya, kacak kan. Okay, itu je yang perumpamaan yang saya boleh cari. Okay, so yang topik ni antara yang penting sekali, korang kena tahu dia punya colour dia. Okay, F should be yellow, fluorine yellow, chlorine green, Br bromine brown, iodine is purple. So tengok je yang dekat bawah ni. Ni kalau warna dekat dalam chloroform kalau warna dia dekat dalam water dia lain. So yang chloroform ni yang korang ingat je lah. So fluorine, salah. So fluorine ni yellow, chlorine green, bromine brown, iodine purple. Yang acetylene ni tak payah ingat, dia aja. Okay, so lagi ke bawah, maksudnya lagi besar dia, lagi kurang dia punya reactivity dia. Okay,
example 1. Okay, so contohnya kan, potassium bromide dengan chlorine. Okay, saya tulis KBr plus Cl2. So benda first kali kita akan tengok, kita susun balik fluorine, chlorine, bromine, iodine. Ni kau kena ingat. So yang atas ni paling reaktif. So yang chlorine ni, dia nak masuk, dia nak rampas yang K tu. So kita tengok Cl dengan Br, Cl, Br, mana lagi reaktif? So Cl kan, so maksudnya Cl boleh ganti kat situ. So maksudnya nanti dia punya produk dia, kita akan dapat potassium chloride plus Br2. So kat sini tak balance lagi kan, so korang kena balance kan. Aduh, okay, so ni more balance. So Cl can displace Br because Cl is more reactive. So yang Cl ni dia akan gain electron, Cl gains electron, while Br, bromine, loses an electron. So chlorine ni dia akan undergo reduction, bromine ni akan undergo oxidation. So benda ni, yang reduction dan oxidation ni, dia akan berlaku serentak, dia tak akan berlaku satu-satu. Dia tak akan ada redox je, dia tak akan ada reduction je, dia mesti kena ada oxidation juga. So product will be potassium chloride and bromine water. So awal-awal tadi warna dia green, tapi bila dah habis reaction jadi warna brown. Yang ni salah lagi. Ni sepatutnya daripada dia jadi brown from green. Okay, boleh So dia punya strategi dia, korang kena tengok dia punya reactivity tu. Tengok reactivity. Kalau yang ni lagi reaktif, so maksudnya dia boleh ganti. Okay, next example 2 pula. Okay, potassium chloride dengan iodine. Okay, so tengok, kita buat balik F, Cl, Br dengan I. So antara, kita tengok I ni bawah sekali dia nak gantikan chlorine. Agak-agak boleh tak dia nak ganti? Tak boleh kan, sebab so dia punya ni kita tulis no reaction. Dia cara dia nak ni, dia kena lagi reaktif. Contohnya lelaki dia, kau nak rampas perempuan, dia mesti kena handsome lah. Kena handsome, dia kena kacak, dia kena kaya. Kalau dia tak ada benda tu, apa nak, memang tak dapat lah perempuan tu. So iodine cannot displace chlorine in potassium chloride because chlorine is more reactive. So no reaction, and the color will remain the same. Okay, ingat benda ni. Benda ni yang kau kena ingat. Ni paling penting sekali. Hafal. Korang kena hafal. Okay, yang ketiga pula, transfer of electron at a distance. Okay, maksud dia, korang kena tahu dah maksud dia apa. Transfer of electron at a distance, maksudnya at a distance, maksudnya jarak. Kalau korang tengok daripada jarak dia, daripada yang ke sini, tu distance dia. Tak pun boleh kat sini, sini. Maksudnya yang benda yang agent ni,
benda-benda reducing agent ni, dia ada benda, dia ada distance dia. Yang first tadi lagi tepat kot. Okay. Transfer of electron at distance occurs when the reducing agent and oxidizing agent is separated by electrolyte. Okay. Tengok balik. So maksudnya kat sini, reducing agent dengan oxidizing agent ni, dia separated by electrolyte ni. Ni electrolyte. So kat sini electrolyte dia dilute sulfuric acid. Okay. It means that the electron can still move from negative electrode to positive electrode. So daripada negative electrode ke positive electrode. Macam mana kita tahu dia negatif positif? Dia bila banyak elektron maksudnya dia negatif lah. So elektron dia, sebab dia negatif, dia will move towards positif. Okay. So kena tahu benda ni. Just mark balik. Reducing agent and oxidizing agent is separated by electrolyte. So the electron can still move from negative electrode to positive electrode. So ni kau kena tahu lah. Negative electrode ni cathode. So yang positive electrode ni anode. Balik. Sekejap. Cathode ni cathode. Yang ni cathode. Positive electrode cathode. Kau tengok simbol dia. Yang negative electrode ni anode. Cathode always reduction. Anode always oxidation. Ni kau kena ingat. Boleh? Okay. Kalau tengok kat sini, electrodes dia akan sama. Maksudnya tak akan berubah. Yang ni dengan ni sama je. So yang ni same dengan inert. So maksudnya dia tak involve kat dalam dia tak involve dalam reaction. So contohnya kat sini selalunya carbon lah. Tak carbon, platinum. Dua ni korang kena ingat. Dua ni antara elektrod yang inert lah. Carbon ni nama lain dia graphite. Okay, di cathode ni yang saya kata tadi lah. Cathode always undergo reduction. Ingat mana-mana pun electrolytic cell pun sama juga. Anode always undergo oxidation. Okay. Function electrolyte dekat dalam ni, then acts to complete the circuit. Kalau tak ada electrolyte ni maksudnya circuit ni tak complete lah. So maksudnya elektron tak boleh mengalir. Dan satu lagi function dia to separate the oxidizing agent and reducing agent. So maksudnya kat sini redox reaction can still occur even though the agents are further apart. Walaupun dia yang agent ni terpisah, tapi dia still boleh, reaction dia still boleh berjalan. Okay, ni antara yang penting lah. Dia kalau redox reaction ni yang paling penting sekali observation dia. Maksudnya colour atau dia punya taste tu kau tak tahu taste kan, dengan smell. Benda yang kau nampak, benda yang boleh kita observe je. So paling penting sekali colour. Colour of the solution before and after the reaction. Okay, example 1. Ni untuk make sure korang faham lah. Iron 2 sulfate. Okay, iron Fe2 plus warna dia green. Fe3 plus warna dia brown, lebih kurang brown lah. So iron 2 sulfate kat sini warna dia green. Kita tengok kalau kat dalam ni 2 maksudnya dia plus 2, maksudnya dia warna green. Okay. So kat sini macam saya kata tadi,
Br. Br ni halogen kan. So kalau korang ingat lagi, mana dia? Ni examples of oxidizing agent. Bromine, dia halogen ni memang akan act as oxidizing agent. Benda-benda ni kena ingat lah. Paling penting sekali ingat oxidizing agent je. Okay, so bila dia act as oxidizing agent, maksudnya dia akan buat iron to sulfate ni undergo oxidation. So maksudnya Br2 ni akan undergo reduction. So maksudnya ada dua observation. Maksudnya kau akan tengok warna dekat sini dengan warna dekat sini. So sekarang ni warna dia kat sini warna hijau, green. Yang kat sini warna dia brown. So bila reaction ni dah berlaku, warna dia akan berubah. So kat sini dia akan berubah jadi macam ni. So daripada iron to sulfate jadi iron 3 sulfate, from Fe2 plus to Fa3 plus. So daripada warna dia jadi warna hijau, dia akan jadi warna brown. Okay. So the colour of iron to, okay, ni tadi saya kata light green to yellow. Yellow ke? Yellow ke brown sama je lah, boleh lah. So colour of bromine ni daripada brown jadi colourless. Dia bila halogen dia warna dia, tapi bila jadi halide, bila jadi ion, dia akan tak ada colour. So from Br to brown jadi colourless. Sebab yang kat sini, okay, saya buat yang equation dulu. Okay, oxidation. So maksudnya oxidation kat sini yang Fe2 plus lah. Fe2 plus dia akan buat oxidation. So oxidation maksudnya dia donate elektron. So Fe3 plus elektron. Ni untuk yang dekat oxidation. Ni half equation maksudnya dia ada dua. Dia ada oxidation dengan reduction. So gabung dua ni buat dapat overall reaction. So reduction kat sini bromine lah. So Br2. Okay, ni tak balance ke? 2. Okay, so Br2, so yang dua elektron ni dia akan pergi dekat sini. So kita akan dapat 2 Br negatif. So charge sama ke tak? Sini negatif 2, sini pun negatif 2. Aduh, bodohnya. Sekejap sini pun negatif 2. So overall reaction ni korang kena gabungkan dua-dua ni. So korang buang, kita tengok kat sini side yang sebelah kiri dengan side yang sebelah kanan. Tengok ada benda yang sama. So kalau benda sama kita buang. So kat sini benda sama ni elektron. So 2 Fe2 plus Br2 plus, sorry tulisan buruk sebab saya pun first time guna ni, plus 2 Br negatif. So kita tengok charge dia sama ke tak. So kat sini plus 4, 2 darab dengan 2. So yang ni 2 darab dengan 3 dah plus 6, plus 6 tolak dengan 2 ni. So plus 6 tolak 2 kita dapat plus 4. So equal. So maksudnya sama, balance. Okay, next kita nak apa ni? Okay, example tu. Okay, example tu ni susah sikit. Saya pun pening hanya. Kau pening, saya tak pening pun, tapi takut korang yang pening. Saya pening bila korang pening. Tu je. Okay, example tu kita guna acidified potassium manganate dengan potassium iodide. So yang ni kita tahu acidified potassium manganate ni, tadi kita kata, saya kata dia famous sebab apa?
Dia famous sebab dia oxidizing agent. Yang satu lagi ni, potassium iodide, dia reducing agent. Betul tak? Kita tengok balik. Ni. So acidic potassium manganate, oxidizing agent. Potassium iodide, reducing agent. Okay, alamak, kecil sangat gambar ni. Oh, boleh kita zoom ni lah. Tak payah zoom. Okay. So okay, acidic potassium manganate ni, aduh, saya tiba lag. Okay. Okay, potassium manganate as oxidizing agent and will cause potassium iodide to undergo oxidation. So iodide ni pendatang yang 2I ni datang pada Ki ni. Ki ni maksudnya dia ada K plus dengan I negatif. So yang I ni kat sini. Okay, so yang 2I ni dia akan oxidize to iodine. Daripada iodide jadi iodine. Okay. So kalau tengok, kalau contohnya kan, kalau dia suruh tunjuk electron flow, korang kena buat je macam ni lah. Benda ni. Korang kena tunjuk direction dia macam ni. Tunjuk macam tu je. Korang tak payah nak kata pun boleh tak? Daripada cathode, daripada anode ke cathode. Tu boleh tak? Okay. Okay, example tu. So ni yang tadi lah. So contohnya yang kat sini, warna dia, kita tahu yang ni ni warna dia colourless. Potassium iodide colourless, potassium manganate green. Okay, kita tengok satu dulu. So daripada kat sini warna dia, kat sini warna dia colourless. Tapi yang kat sini warna dia green. So daripada colourless ke green, colourless dengan green. Okay, so contohnya kan, bila dia kat sini, daripada KI, daripada potassium iodide ni, tak payah kot sekejap, daripada iodide jadi iodine. So ni tak balance lagi. So okay. So daripada iodide jadi iodine. So yang ni warna dia colourless. Iodine tadi kita tengok warna dia, okay, purple. So daripada colourless jadi purple. Yang ni kalau potassium manganate tu kita kena tengok yang ni lah, panjang sangat sebab takut susah pula. Okay, so the colour of colourless potassium iodide, dia akan jadi purple. Daripada colourless jadi purple. Tapi yang bila kita tengok dekat yang oxidizing agent, dia punya green colour, dia akan jadi colourless. Potassium manganate memang warna dia, acidic potassium manganate memang warna dia warna hijau. So bila dia dah undergo reduction, dia akan jadi colourless. Green jadi colourless. Okay, so yang ni tadi saya dah buat dia punya half equation dia. So yang ni pula reduction ni. Reduction ni saya dah tulis dah sebab susah sikit.
So yang ni korang kena tengok lah. Bila oxidation, elektron dekat sebelah kanan. Bila dia reduction, elektron sebelah kiri. So bila kita contohnya kalau kita donate dengan tangan kanan ke tangan kiri? So tangan kanan kan. So maksudnya elektron ni kat sebelah kanan lah. Ni kiri, sebelah ni kiri, sebelah ni kanan. So ni donate. Yang ni receive sebab dia sebelah kiri. Okay, so overall reaction ni, yang ni susah ni, yang ni yang kita kena balance kan. So kat sini kalau korang tengok elektron dia, elektron kat sini ni 2, ni 5. So bila contohnya kan, paling dekat sekali kita nak samakan, kena darab dengan, jadikan dia 10 lah. So yang semua ni darab dengan 5, semua ni darab dengan 2. So kalau kita ni jadi 10 I negatif, aku tulis ke bawah ni plus, lag, plus 2 mn of 4 negatif. Kenapa kat sini 2? Sebab kat sini semua, sebab kat sini darab dengan 2. Sebab kita nak buang elektron ni. Elektron ni tak diperlukan pun dalam overall reaction. So plus 8H ni darab dengan 2. So jadi 16H plus 10 E. So kita dapat 5I2. Ni I ni plus 10 elektron. So kita tengok sebelah ni pula, plus 2 darab dengan Mn plus 2 Mn, 2 plus 8H2O. So overall reaction ni kita buang je benda yang sama. So kat sini benda yang sama, 10 elektron ni dengan 10 elektron sebelah ni. So kita buang je. So kita dapat dah. Ni overall reaction. So tengok korang, tengok dia punya charge pula. 10. Ni negatif 10. Ni negatif 2. Ni plus 16. So yang ni plus, ini 2 darab dengan 2 dapat plus 4. So negatif 10 tolak 2 kita dapat negatif 12. Negatif 12 campur dengan 16 kita dapat plus 4. So balance. Okay, saya harap korang faham apa yang saya cuba sampaikan ni. Kalau ada soalan boleh tanya saya nanti. Boleh je tanya dekat group, nanti saya balas. Boleh? Alright, saya harap korang faham lah. Alright, thank you.